situasi pernah masuk Mastika. Seorang tengah terjatuh dekat situ. Nama dia Janik bukan nama sebenar. Dan dia terus hilang dalam game itu di PIPL musim yang ketiga. Yang kedua begitu lama dan tadi saya dah risau takut Perindo jatuh dalam tu sebab dia ke kanan. Saya pun risau juga tadi. Nasib baik peristiwa Mastika tersebut tak terjadi dan Team Secret terselamat dalam situasi ini dengan 2 mata singkir. Apa tadi, tapi mata juga Kid membuka jalan untuk mereka tadi melihatkan kawasan sekeliling. Mereka berjaya juga untuk menghapuskan pihak musuh. Tapi masalah tadi mereka dapatkan juga satu kejatuhan iaitu si Sata dapat juga satu. Kalau dia ada bantai dari bahagian belakang itu mungkin akan memberikan satu masalah yang besar. Tapi perkara telah pun terjadi. Mereka hidup, mereka terselamat. Dan untuk pasukan GDJID hanya tinggal 2 tak silap saya lagi yang terselamat ketika ini. 2 yang terselamat tapi lihatkanlah daripada game daripada bahagian kanan Sol. Kau tengok dah berapa banyak yang glowing-glowing ni. Saya rasa lebih daripada separuh yang sedang glow-glow in the dark. Ya, tapi Jasper tidak akan melepaskan tembakan. Dia tahu ada 2 kenderaan yang berada di bahagian hadapan beliau. Tapi sebenarnya dia nak pruning. Dan cantik sekali dapat jatuhkan satu. Hampir mendapatkan yang kedua. Tapi sayang dia terlalu distracted untuk menghabiskan Rabbi secara langsung. Menyebabkan pasukan D Xavier masih lagi akan ada 3 orang pemain. Frankie datang membantu daripada bahagian jauh. Jasper kena berhati-hati sebab dia dah ada 8 first aid. Kalau dia terjatuh dekat sini, mungkin healing game tidak dapat untuk dilakukan oleh pasukan MS Chonburi. Tapi itulah dia penyelamatan akan dilakukan oleh Tiduk untuk menyelamatkan Rebis. Malang, sangat-sangat malang untuk Jasper. Kalau dia dapat jatuhkan dua-dua tu, sebab satu lagi tu memang betul lasi. Tapi itulah sebab dia terlalu fokus untuk end Rebis secepat mungkin. Menyebabkan dia akan berputih mata sedikit. Tapi rakan sepasukannya telah pun datang membantu. Ponzai dah pun pruning pada waktu ini. TG13 dan juga Pops akan cuba untuk memberikan pick up kepada Jasper. Tidak. Diorang just mungkin bait dekat situ dan fokus untuk masuk ke dalam circle. Jasper dapatkan Tiduk lagi sekali. Oh, tapi di bahagian belakang ada lagi di Infinity sebenarnya telah pun mula untuk bertarik ke kawasan ini walaupun mereka belum lagi dalam circle. Tembakan telah pun diberikan. Pop berjaya terjatuh terlebih dahulu si Logan. Tembakan begitu baik sekali. Satu tembakan balas. 2 telah pun jatuh di bahagian belakang. MS Chonburi. Memang mereka akan rasa sangat-sangat sesal. Ketika ini kesal untuk mereka di mana mereka anggapkan belakang tu kosong. Tetapi bukannya Dingos tetapi Infinity yang telah pun jaga di bahagian belakang tersebut. Memang benda yang tak dijangka-jangkakan. Lagi-lagi itu luar circle bang. Memang jarang sebenarnya untuk kita lihat kan dekat MOSG ramai orang bertarung dekat bahagian luar circle macam ni. Dan sebenarnya bertarung di bahagian luar circle ini bukan pasukan-pasukan yang diorang kena struggle untuk masuk ke situ. Bukan, tidak. Ianya adalah pasukan-pasukan besar. Di Infinity ada dekat sini, di Xavier ada dekat sini. Kemudian tadi ada pasukan MS Chonburi. Atau benda yang sebenarnya sangat-sangat mengejutkan untuk peringkat C ini. Tapi itu adalah variety yang menyebabkan kita punya liga menjadi sangat-sangat seronok. Kalau semua orang main cara sama, kalau semua liga main cara sama, bosan. Ia akan menjadi sangat-sangat membosankan. Tapi NFT betul-betul akan lawan Onyx. Onyx ni pun boleh dikatakan agak mengejutkan lah sebab lama kau-kau diorang ada dekat luar circle. Oh betul, ramai betul sekarang ini. Kat luar circle bang. Tu yang saya kata tadi, glowing in the dark tu begitu ramai. Maksud saya yang glow-glow tu di bahagian kanan, mereka bling-bling tu menunjukkan bahawa tim tersebut sedang berada di dalam zon biru ataupun berada di kawasan luar bulatan kita. Saya rasa lebih daripada separuh sekarang ini. Dan kita lihatkan, Tani akan jatuh dengan zon biru, itu pasti. Dan sekarang ini kita lihatkan Dingo Xavier hampir-hampir sebenarnya tadi untuk kehilangan 2. Terselamat, bertahan dengan begitu baik. Kali ini mereka tidak mahukan kematian yang terawal untuk mereka di mana mereka dah merasai perkara tersebut di pusingan yang pertama. The Infinity Mela telah pun mula untuk bergerak ke depan. Tapi sekarang semua kat luar circle lagi. Semua kat luar circle. Nampak macam tak ada dalam circle. Tapi bila kita tengok daripada perspektif player, mereka sekarang ini sedang dibaham. Sedang dimamah oleh zon biru kita. Tapi untuk circle ataupun zon daripada Sunhawk dan juga Mad Wrangle beza. Tapi sekarang ini perbezaan tak kira. Daripada sekarang ini Mela akan berjaya terdapat satu lagi kill. The Infinity berjaya untuk memperolehi 6 mata singkir. Sekarang mereka akan cuba untuk mencari segala-gala jenis first aid kit yang ada. Dan kita melihatkan di Infinity juga akan berlawan dengan, maafkan saya, NFT akan berlawan dengan pasukan Young Dawn. Tapi God Tani akan berjaya untuk dihapuskan oleh zon biru. Ada orang main yang tinggal untuk pasukan The Infinity. Salah satunya tadi Mela, dia dah ready untuk memberikan laluan untuk rakan sepasukannya melakukan healing game di kawasan perbukitan berdekatan dengan kawasan Camp Alpha. Tadi je dia dah ada 13. Dan 6 mata singkir telah berikan oleh pasukan The Infinity, membuatkan diorang sekarang ni dah tak perlu nak kejar dah pun dari segi kill. Orang perlu kejar dari segi placement sahaja. 14 pasukan masih lagi ada
Bayangkan tadi kita nampak macam meriah Mi. Kat sini sana ada berlaku tembakan. Tapi 50 orang masih lagi ada dalam permainan kita. Sangat-sangat ramai. Jumper dapatkan debot. Mata yang ketiga untuk tim Secret. Fredo. Bermula dengan agak gemilang sebenarnya. Dengan 2 mata singkir untuk diri beliau. Inilah dia pengantin baru kita. Pak Fredo. cepat-cepat gebung. Bukan. Dia macam gabungan antara Pak cepat-cepat jeder Ya. dengan paluan kompang. Tapi itulah sayang. Sebab pengantin PKP kan tak ada bunyi kompang. Ya, tapi dia tetap tenang dan cool. Kalau ada Fredo. Seorang pemain yang macam mana nak cakap? Sangat-sangat baik hati dan memang betul-betul mantap. Sekarang ni dia dah ada 2 kill. Low profile lah itu saya nak cakap. Dia sangat-sangat low profile. Tak kisah pun tiada apa-apa yang terjadi untuk beliau walaupun tak ada margin yang begitu besar pun untuk mereka. Tapi kelihatannya walaupun seminggu atau walaupun 2 minggu dia telah pun mula untuk berehat, skill itu masih lagi ada. Dan skill itu mungkin lagi ditambah-tambah dan lebih bersemangat. Dan sekarang ini di mana dia telah pun ditemani oleh isteri dia, confirm semangat itu lebih. Sekarang ini untuk Team Secret mereka dah ada 3 mata singkir. 2 untuk Fredo, 1 untuk Jumper. Tapi Mela masih lagi bertahan di kawasan zon biru kita. Oh, dia nampak. Dia nampak dah. Alamak, tembakan dia 1 sahaja yang kena tadi saya rasa. 1 titik saja kena, 1 butir saja yang terkena. Tapi begitu ramai yang sedang bermain di kawasan zon biru kita. Memang tidak takut langsung dengan zon biru yang ada di map Sunhawk ketika ini. Apa lebih penting adalah ketiga-tiga wakil Malaysia kita, ketiga-tiganya ada dekat dalam zone. Tidak bermain di kawasan blue zone pada waktu ini dan ketiga-tiganya masih lagi dengan full squad. XZ1 tidak akan bermain di pusingan yang kedua. Sebabkan pertarungan ini ataupun match ini tidak melibatkan pasukan-pasukan yang berada di dalam grup B. Antaranya XZ1 bersama-sama dengan EVOS Reborn, BN United dan juga Eagle Esports. Ramones dihabiskan oleh Tony K. Jumper dapatkan 27. Baik juga daripada Jumper di satu kawasan yang berbeza. Team Secret makin garang dan semakin garang. 3 mata singkir mereka dah ada. Kalau dapat habiskan 27, mereka dapat 4. Ravenclaw menjatuhkan Nerpeko. NFT berhadapan dengan pasukan FaZe Clan pada waktu ini. Smoke telah pun dibuka oleh mereka. Tapi RR Curio dalam keadaan yang berbahaya. Kedudukan mortar lalu terbuka dekat situ. Rata terus pasukan RR Curio. Malang. Sangat-sangat malang sekali untuk mereka. Tertempat untuk mereka berteduh. Mudah untuk dilihatkan oleh Vampire Esports. Lompat-lompat, terus lompat ke lobby. Itulah yang terjadi. Tapi Yangon Galacticos dengan penggunaan motosikal begitu laju. Seperti bullet train masuk ke dalam belakang kita dengan selamat. Tetapi untuk Ravenclaw, ini adalah satu tempat yang terbaik untuk beliau. Dia dapat 3 kill. Daripada tadi dia dapat 2 daripada Radq. Satu lagi dia dapat pula daripada Yangon Galacticos. Sekarang ini Team Secret pula yang akan berjaya untuk dapatkan lebihan Yangon Galacticos yang sampai kawasan ini. 2 pemain tersebut yang tiba terus hilang begitu saja. Team Secret berjaya untuk dapatkan lagi 2. Untuk mereka 1 untuk mereka ketika ini. Tapi kelihatannya Jumper telah pun ada 2. Fredo juga ada 2. Team Secret, circle masih lagi milik mereka. Manet telah pun berada di minit yang ke-20. Tapi kalau kita dapat lihat keadaan pembandaran kita, GDJID tinggalkan seorang pemain di kawasan luar. Dan setelah itu saya rasa mungkin ada hanya beberapa tim saja bermain healing game. Wah, FaZe Clan. Lagi sekali mereka akan dapatkan kawasan circle-circle yang terakhir. Mungkin ini akan menjadi back-to-back winner-winner chicken dinner untuk mereka. Jadi pasukan yang kedua yang mendapatkan back-to-back selepas pasukan 4 rival sebenarnya. Jadi pasukan yang pertama, tapi ada juga yang back-to-back secara tidak berturut-turut dalam satu hari, iaitu Vampire Esports. Permainan yang terakhir untuk weekday, hari pertama, lepas tu permulaan untuk weekday hari yang kedua. Tapi Korpai dapatkan Zuxi. Zuxi akan diberikan serta-merta satu overpick yang dilakukan oleh Korpai. Pemain bertaraf dunia dekat situ telah pun dihukum oleh pemain yang berawaskan Bigatronic Alien. Revival perlu untuk dilakukan. FaZe Clan ada compound, ada circle, so mereka tak perlu nak terburu-buru sebenarnya untuk take fight kembali dengan pasukan Bigatronic Alien. Zuxi boleh diselamatkan. Satu kelegaan juga untuk pasukan Bigatronic Alien. 3 mata singkir telah mereka kumpulkan pada waktu ini. UI masih lagi belum berjaya untuk membuka mata pembukaan untuk diri beliau dari segi penyingkiran. Tapi Luxi, betul-betul lah si Luxi akan dijatuhkan. Boleh diselamatkan oleh Zuxi sebenarnya kejap lagi. Yep, tapi itulah ada shot berjauh dilihat oleh si Ryzen. 1 kill lagi tambah oleh pemain ini. Tapi 2 pemain dari pasukan Bigatron telah pun terjatuh. Reloading dilakukan terlebih dahulu oleh si Pluk.
Tapi kelihatannya APG baru saja dia pergi ke depan. Dua pemain dari pasukan APG mungkin telah pun meletup. Geek Fam berjaya untuk dapatkan 4 mata sikil merata ke satu skuad. Tapi Team Secret berada di kawasan kiri mereka. APG ditekan daripada dua arah. Team Secret dan juga Geek Fam. Tetapi Jumper memberikan tekanan terhadap Geek Fam yang ada di bahagian bawah mereka. Onyx terus diletak oleh QB. Tapi tembakan terbaik daripada Jumper. Dapatkan Miracle. Terus saja dia terpulang ke lobby terlebih dahulu si Jumper. Dua saja lagi yang terselamat untuk Geek Fam ketika ini. Tetapi APG akan rata dengan kosong kill di tempat yang ke-12. Hanya berbagi 11. Bawa pasukan saja lagi yang akan tinggal. Ya, cuma yang untuk Damrut sekarang ini kalau dia nak bermain healing game pun dia ada 4 saja versi untuk diguna pakai. Bukanlah satu jumlah yang mengizinkan sebenarnya untuk beliau mendapatkan mata yang tinggi untuk pasukan Geek Fam. Sayang, 1000 kali sayang untuk pasukan Geek Fam sebentar tadi berlawan dengan pasukan APG. Tapi telah pun diganggu pula oleh Team Secret. Memang ada jodoh yang panjang juga untuk pasukan Geek Fam sekarang dengan Team Secret. Tapi itulah dia. Fredo dijatuhkan entah dari mana. Fredo akan kena end secara langsung. Tony K sebenarnya akan dapatkan Fredo. Team Secret telah pun menjadi sangat-sangat tempang. Tapi Circle sekali lagi akan berada sangat-sangat dekat dengan pasukan FaZe Clan. Dan juga Onyx Esports. Oh, Bigetron. Walaupun mereka diberikan tekanan yang begitu hebat, mereka masih lagi hidup dengan keempat pemain mereka. Sky Only. Satu M4 digunakan pakai melihatkan terhadap pasukan Four Rivals yang sedang berada bahagian bawah. Reed tidak lagi berjaya untuk mendapatkan kedudukan si Sky Only. Tapi Onyx masih lagi hidup dengan dua pemain mereka. Si Reed mungkin akan jaga di bahagian atas kanan. Mana ada Sambe di kedudukan tersebut. Tapi adalah lontaran bom tangan yang dilemparkan kepada si Sky. Berjaya untuk memberikan tekanan yang agak hebat. Tapi Reed dengan selamanya pergi ke depan di tempat yang terbuka. Memberikan peluang terhadap Sambe untuk dapatkan kill tersebut dengan mudah. Dan Four Rivals mungkin ini akan menjadi penama untuk pasukan mereka. Kedua-duanya diletakkan di tempat yang begitu berbahaya. Tapi Team Secret tinggal Jumper bersorangan sahaja. Itu bermakna pasukan daripada Malaysia mungkin hanya tinggal Four Rivals dan juga Team Secret sekarang ini. Tapi untuk Team Secret kita tak pasti. Adakah mereka meninggalkan pemain yang akan bermain healing games? Ya, rasanya itulah yang berlaku pada Team Secret sebab mereka, main terakhir mereka berada di dalam kawasan biru, zon biru, pemburu. Dekat bahagian belakang, Swavel memang tak ada overseat berbaki untuk diri beliau. Tempat ke-9 untuk NFT Esports. 4 mata singkir, 8 pasukan saya berbaki. Tapi semuanya ada ikon biru kecuali Bigetron Alien dan juga Onyx Esports. Semuanya ada ikon biru. FaZe Clan pun sekarang ini telah pun berjaya untuk masuk dalam circle sebab kita tahu tadi FaZe Clan berada tak berapa jauh daripada kawasan circle yang berada di hadapan mereka. Tapi satu demi satu main daripada pasukan FaZe Clan pada waktu ini telah pun dijatuhkan oleh Bigetron Alien. Adakah mereka mampu untuk diratakan ataupun tidak? MR5 berada di bahagian dalam compound tapi malangnya untuk Luxi diganggu pula oleh Onyx Esports. Ya, tapi Yuhai, satu lontaran bom tangan akan lemparkan ke dalam pondok kecil tersebut. Tetapi MR5 nyawanya yang sangat-sangat sedikit. Satu bandage akan digunakan terlebih dahulu. Satu saja lagi bom tangan untuk digunakan untuk dapat kepialaan mereka. Tapi Yuhai, sempatkah dia untuk menyelamatkan rakan dia tadi? Tidak. Dia tidak berjaya dapatkan apa-apa pun. Tapi Ryzen berjaya dijatuhkan terlebih dahulu ketika ini oleh si Sky Only. Terus saya dibangkitkan ketika ini. Grenade Eliminator telah pun diambil oleh si Yuhai Boy. Tetapi untuk pasukan mereka, Bigetron ada 3. Pasukan ini satu-satunya pasukan yang mempunyai 3 orang pemain. Yang lain semuanya telah kehilangan 2 maupun 3 pemain mereka. Peluang yang agak besar untuk mereka mendapatkan win chicken ini. Lagi-lagi Circle akan pergi berhadapan dengan pasukan mereka. Ya betul, itulah dia penamaan untuk pasukan FaZe Clan. Di tempat yang ke-6, top 5 sekarang ini untuk Bigetron Alien, The Infinity, Onyx Esports, Vampire Esports dan juga Genesis Dogma Gits. Di mana The Infinity memang tak ada kelibat mereka di kawasan pulau ini, di kawasan circle-circle yang terakhir. Si Sky telah dijumpai oleh pemain daripada pasukan Bigetron Alien. Satu lontaran nade akan dilontarkan ke bahagian hadapan, menyukarkan semangat revival untuk si Sky Only dan itulah yang akan berlaku. Ryzen akan mendapatkan si Sky Only secara langsung. Adakah ini akan menjadi chicken dinner yang kedua untuk pasukan Bigetron Alien di map Sunhawk? Cantik sekali pergerakan dilakukan. Sambe pergi ke depan. Tapi tak boleh buat apa-apa. Itulah dia Zaxi yang akan berjaya dapatkan kill tersebut. Dan kini hanya tinggal 3 pemain. Tapi dilihat kondisi Yuhai. Begitu saja. Kill diambil sambil melakukan satu emote di atas batu. Menari-nari bahagia. Mereka yang akan dapatkan winner-winner chicken dinner. Ya, betul. Itulah yang akan berlaku pada waktu ini sebab The Infinity memang ada dekat dalam pulau kecil tadi. Bermain healing dengan mungkin lebih kurang 20 jumlah first aid yang dikumpulkan oleh pasukan The Infinity. Berikan, ya, ni ada Logan, dedicated healer untuk pasukan The Infinity. Masih lagi ada 3 baki sebenarnya. Dan dia ingin memastikan bahawa dia akan mendapatkan tempat yang kedua. Walaupun tinggal 4 orang saja lagi sebab dia tak ada info. Ya. Kalau dia ada dekat-dekat dengan area Bigetron, dia tahu ada tembakan rambang yang dilakukan oleh pasukan Bigetron Aliens. Bahkan dia akan membunuh diri saja. Tapi Logan kat sini memang betul-betul puas lah dengan healing game yang berjaya untuk mereka lakukan. Sebab ini dah berkali-kali mereka try untuk bermain healing game. Tapi so far memang tidak membuahkan hasil. Ini adalah kali yang pertama sebenarnya ianya betul-betul membuahkan hasil. Tapi sebenarnya mainly disebabkan oleh pertempuran yang mereka berjaya untuk lawan dengan contohnya pasukan MS Chonburi tadi. Lepas tu pasukan
D Xavier memberikan mereka first aid yang begitu banyak sekali pada waktu ini untuk The Infinity. Tapi Bigetron sekarang ini sedang menari-nari di dalam belatan. Bergembira mereka untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner untuk map kali ini. Bigetron Red Aliens winner-winner chicken dinner dengan kemunculan pertama Yuhai berjaya